Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan buat satu soalan latihan dari topik graf gerakan. Okey, sebenarnya graf gerakan dia ada dua jenis tau. Satu ialah graf jarak masa dan satu lagi ialah graf laju dan graf laju masa. Okey, untuk hari ini saya nak tunjuk satu contoh soalan graf laju masa. Okey. Sebenarnya basically graf laju masa bermaksud dia punya paksi Y ni adalah mewakili laju dan graf paksi X ni adalah mewakili masa. So untuk soalan saya akan tunjuk satu contoh. Okey, satu contoh. Okey, saya baca balik lah. Okey, kalau kita tengok raja bawah ni menunjukkan graf laju masa bagi satu zarah untuk tempoh 10 saat. Jumlah jarak yang dilalui untuk 6 saat pertama adalah 2 kali ganda dari jumlah jarak yang dilalui untuk 4 saat yang terakhir. Hitung nilai V. Okey. First, kalau kita tengok balik, dia bagi tahu yang graf ni adalah graf laju masa. Itu first point. Second point is dia ada bagi tahu yang bahawa jumlah jarak yang dilalui untuk 6 saat yang pertama, yang ni 6 saat pertama adalah 2 kali ganda daripada jarak untuk 2 kali ganda dari jumlah jarak yang dilalui untuk 4 saat terakhir. So 4 saat terakhir ni yang sinilah, yang di sini. Macam mana saya tahu 4 saat terakhir di sini? Ialah sebabnya bila kita tengok ni 10, ini 6. 10 tolak 6 adalah 4. Okey. So kita tahu yang ni 4 saat terakhir. Okey, saya ulang balik. Dia kata jumlah jarak yang dilalui untuk 6 saat pertama yang ni adalah 2 kali ganda daripada jumlah jarak yang dilalui untuk 4 saat terakhir. Okey. Okey, kemudian soalan nak jawapan tu cari nilai V. Hitung nilai V tu berapa. V tu yang dekat sini lah. Kita tahu kat sini 4. Laju dia 4. Yang V ni kita tak tahu berapa. So kita kena cari V ni berapa. Okey, baiklah. Sebelum tu saya akan terangkan untuk sesiapa yang tak tahu, kalau kita recall balik untuk topik ni, kalau graf laju masa, maknanya laju di paksi Y dan masa di paksi X lah. Okey, kalau kita jumpa sahaja graf yang begini laju masa, tak kisahlah bentuk dia macam mana kan. Okey, dia punya luas di bawah graf ni, contohnya kalau graf yang macam ni lah, kalau luas dia adalah sebenarnya adalah jarak. Contoh kalau kita tengok kat soalan ni, kita boleh cakap yang di sini luasnya ni adalah jarak untuk 6 saat yang pertama. Dan dekat sini adalah jarak. Maknanya kalau luas yang di sini, yang segitiga ni adalah jarak untuk 4 saat terakhir. Okey, kita kena ingat tu. So keluasan bersamaan dengan jarak. Okey, untuk soalan yang macam ni, kita boleh divide ataupun kita boleh bahagikan dia kepada bahagian A dengan bahagian B. Okey, ni A, maknanya yang ni lah. Yang ni semua ni. Ni adalah A dan ini adalah B. So first point is kita kena cari dia punya keluasan. Sebab apa kita kena cari keluasan untuk yang di bawah graf ni? Sebab kita tahu bahawa keluasan bersamaan dengan jarak. Kalau back to the soalan tadi, dia cakap jarak untuk 6 saat pertama adalah 2 kali ganda jarak untuk 4 saat terakhir. Okey, sekarang ni kita cari luas dahulu. Okey, kita boleh cakap luas E.
Okey, kalau kita tengok yang bahagian A ni, dia bentuk dia trapezium, betul? Trapezium kalau tengok formulanya 1/2 A tambah B sekali dengan dia punya ni lah. Saya tulis lah H. Okey, ni tak kisahlah kamu nak buat huruf apa, tapi saya lebih suka 1/2 dalam kurungan A tambah B kali dengan H. A tambah B ni bermaksud dia punya selari, garis selari. Okey, tak apa, kita tunjuk contoh terus berdasarkan soalan. Okey, kita tengok formula 1/2 dalam kurungan apa yang selari dekat sini. Yang dekat sini dengan sini, betul? So kita tengok sini dengan sini selari kan? So kita tahu yang sini adalah 4 tambah dengan sini ke sini V. Okey, 4 tambah V kali dengan dia punya H ni. Kita tahu yang ni panjang ni adalah 6. So kita permudahkan. Kita dapat 3 kali 4 12, 3 kali V tambah 3V. Okey, kita tahu luas A adalah 12 tambah 3V. Okey, so macam mana dengan luas B? Luas B, kalau kita tengok yang ni, segitiga, betul? So bila segitiga bermaksud formula ialah 1/2 kali dengan dia punya yang dekat sini berapa? Dia punya, kita panggil panjang dia. Panjang dia adalah 4 kali dengan 4 kali dengan dia punya tinggi V. So kita permudahkan. Permudahkan, kita dapat 2V. So kita tahu luas B adalah 2V. Boleh nampak Okey, 2V. Okey, kemudian kita dah tahu A, kita dah tahu B. Okey, bila kita dah tahu A dengan B, sekarang ni kita balik kepada poin yang dalam soalan tadi. Dia kata jarak untuk 6 saat pertama adalah 2 kali ganda jarak 4 saat terakhir, betul? So kita tahu ini A adalah B. So bila dia kata 2 kali ganda bermaksud sebenarnya adalah A bersamaan dengan 2B. Maksudnya jarak A adalah 2 kali ganda dengan jarak 4 saat terakhir. Maknanya B lah. So maknanya kita boleh cakap A sama dengan 2B. Ini adalah benda yang paling penting. A bersamaan dengan 2B sebab kita tengok balik daripada soalan yang tadilah yang saya dah sebut banyak kali tadi. Okey, sekarang ni kita tulis balik A bersamaan dengan 12 tambah 3V. B bersamaan dengan 2V. Okey, kemudian kita dah dapat A apa, B apa. Sekarang ni kita balik kepada formula yang kita dapat tadi berdasarkan soalan. So kita dapat A bersamaan dengan 2B. So kita masukkan A berapa? 12 tambah 3V. Kita ambil balik bersamaan dengan 2B. So 2B apa? 2V. Tulis balik 2V. Okey, sekarang kita dapat 12 tambah 3V bersamaan dengan 2 kali 2, 4. So 4V lah. So kita dapat 3V, bawa ke sini jadi tolak. So ni 12 bawa pergi sana, kita dapat sekejap saya tulis balik. Takut tak muat. Okey. 3V tolak 4V. Ini bawa pergi sana jadi negatif lah. So 3 tolak 4, 3V tolak 4V, kita dapat negatif V bersamaan dengan negatif 12. So V bersamaan dengan 12. So inilah jawapan terakhir. So V adalah 12. Okey, untuk soalan ni kita dah jawab. Nanti insya-Allah saya akan buat untuk soalan yang lain pula yang berkaitan dengan topik graf gerakan. Mungkin kita akan cover nyah pecutan ataupun pecutan, ataupun saya akan cover dengan topik lain. So sampai sini saja. So assalamualaikum, semoga ada manfaat. Terima kasih.